Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Kami dari Grup 2 akan membentangkan tajuk kami iaitu Kecanduan Media Sosial Menurut Islam. Sebelum memulakan pembentangan ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang dihormati terlebih dahulu. Pertama sekali ialah individu yang menyediakan slide ini iaitu Muhammad Iqmal Faris bin Muharis, dan kemudian saya juga akan memberi sedikit perkenalan tentang tajuk kami dan menerangkan tentang serba sedikit definisi kecanduan media sosial menurut Islam. Kecanggihan teknologi menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan selepas arus pemodenan yang berkembang pesat. Kemajuan teknologi yang membawa perubahan terhadap gaya hidup melalui teknologi memberikan kesan terhadap nilai, budaya, pemikiran dan corak kehidupan dari aspek adat, tata susila dan agama. Teknologi alah baru ini membawa cabaran yang besar terhadap pegangan dan nilai murni dalam beragama serta akhlak dan pengaruh yang merubah daya pemikiran serta gaya hidup masyarakat yang mampu menjejaskan dan mengubah pegangan tauhid, syariah dan akhlak sehingga kurangnya nilai keinsafan dalam setiap individu. Pada zaman yang serba canggih dan berteknologi, jarak bukanlah penghalang bagi seorang untuk berkongsi maklumat, bertanya khabar, mahupun mengenali kenalan baru. Menurut Kamus Dewan tahun 2005 edisi keempat, media bermaksud alat atau pengantara dalam komunikasi ataupun perhubungan. Manakala sosial bermaksud segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Oleh itu, media sosial secara mudahnya membawa erti instrumen sosial dalam berkomunikasi. Berdasarkan definisi tersebut, media sosial jelas memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat sejagat. Namun, penggunaan media sosial tanpa had menyebabkan kecanduan dalam penggunaannya. Kecanduan di sini bermaksud penglibatan yang kerap dalam sesuatu aktiviti walaupun aktiviti itu membawa kesan negatif kepada pengguna. Oleh itu, kecanduan penggunaan media sosial dapat didefinisikan sebagai penglibatan yang kerap dalam alat pengantaran dalam komunikasi atau perhubungan. Masyarakat kini menjadi terlalu taksub terhadap media sosial kerana melaluinya mereka dapat berkongsi maklumat tentang isu-isu semasa, mencari sumber rujukan dan sebagainya. Sikap pengguna yang ingin tahu terhadap sesuatu perkara atau individu yang inginkan keseronokan atau kepuasan menjadikan media sosial sebagai medium bagi memenuhi kehendak mereka. Lalu, tercetuslah ketagihan atau kecanduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazril Safarin bin Maknoh dari kelas CS110. Jadi pada video ini saya akan menerangkan perkenaan tentang fungsi media sosial dan puncanya menyebabkan generasi sekarang mengalami kecanduan dengannya. Pernahkah anda tertanya, kenapa media sosial dicipta? Apakah tujuannya? Anda perlu tahu, walaupun media sosial dibangunkan oleh pelbagai syarikat, tetapi tujuannya adalah sama, iaitu salah satu fungsinya adalah untuk mengembangkan interaksi dan komunikasi sesama manusia dan sebagai medium untuk pemindaan maklumat. Sudah jelas bahawa dengan adanya media sosial, perhubungan manusia adalah tiada batasan kerana dapat berkomunikasi walaupun secara jarak jauh. Hal ini membolehkan hubungan sesama masyarakat dapat dieratkan dengan lebih kukuh dan dalam pada masa yang sama dapat menyatukan pelbagai masyarakat tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Menerusi media sosial seperti Facebook, Instagram dan lain-lain, kita dapat berkenalan dengan kawan baru dari pelbagai negeri mahupun negara. Tanpa media sosial, interaksi kita adalah amat terhad kerana mungkin kita hanya berpeluang berkenalan dengan orang yang tinggal berhampiran sahaja. Tetapi dengan adanya medium ini, kita berpeluang untuk mengenali lebih ramai kenalan tanpa mengira jarak. Dengan adanya media sosial, masyarakat dapat berkongsi info-info yang berfaedah seperti hadis-hadis Nabi, fakta-fakta sains dan juga dapat berkongsi tentang apa yang berlaku di sesuatu kawasan, contohnya kemalangan dan keadaan cuaca. Hal ini justru dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapat sendiri dan berkongsi dengan yang lain bagi membicarakan tentang topik-topik yang telah dikongsi.
Kehidupan manusia di atas muka bumi ini penuh dengan pelbagai permasalahan, kehendak semasa, tempat dan situasi. Sehubungan dengan itu, media sosial adalah medium yang berperanan untuk menyampaikan perkara-perkara tersebut supaya dapat diketahui dan dibincangkan, tetapi hendaklah menerusi sumber-sumber yang berautoriti. Media sosial berperanan menyampaikan maklumat tentang keadaan semasa di dalam negara maupun luar negara. Perkara-perkara ini perlu dikongsi untuk memastikan masyarakat mengetahui tentang isu-isu semasa dan dapat mengambil tindakan jika berlaku sebarang permasalahan. Antara isu yang dapat dikongsi adalah politik, ekonomi dan keadaan sosial semasa. Dengan adanya media sosial ini, sesuatu maklumat dapat dikongsi dengan lebih mudah dan pantas kerana kita sedia maklum bahawa kebanyakan orang mempunyai peranti telefon pintar sendiri yang membolehkan maklumat diketahui hanya di hujung jari sahaja. Namun malangnya, media sosial pada masa kini banyak disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak berfaedah dan menyebabkan ketagihan terhadap seseorang individu. Terdapat dua faktor kita boleh bincangkan yang menjadi penyebab punca penyalahgunaan media sosial, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Antara faktor dalaman yang menyebabkan masalah ini berlaku adalah individu itu sendiri yang mempunyai perasaan ingin mencuba sesuatu yang baru. Hal ini banyak berlaku dalam kalangan remaja, kerana kita sedia maklum bahawa pada fasa ini perasaan ingin tahu membuat-buat di dalam diri mereka, dan dengan adanya media sosial dapat memudahkan lagi mereka untuk mencari perkara-perkara baru yang bersifat negatif, seperti melayari laman sesawan yang tidak berfaedah dan akhirnya menyebabkan ketagihan. Terjadinya perkara ini kerana seseorang itu kekurangan kasih sayang, mungkin keluarganya kurang memberi perhatian dan menyebabkan media sosial sahaja menjadi tempat bergantung. Kekurangan moral dalam diri mereka menyebabkan seseorang itu tiada kesedaran yang positif semasa melajari media sosial dan hanya memberi kesan buruk terhadap dirinya. Kerana itulah, sebelum seseorang itu melayari media sosial, dia hendaklah mengetahui tentang etika-etika semasa menggunakan internet. Contohnya seperti melayari laman yang berfaedah sahaja, hendaklah menghormati privasi pengguna yang lain dan hadkan masa penggunaan. Antara faktor luaran adalah tidak lain dan tidak bukan. Sebab pertamanya adalah pengaruh rakan sebaya. Kebanyakan orang tahu berkenaan media sosial menerusi rakan-rakan mereka, tetapi terjadinya masalah apabila rakan-rakan mereka mempengaruhi untuk melayari laman-laman yang tidak berfaedah. Ianya merupakan penyakit yang dalam dia merosakkan generasi muda pada masa kini. Apabila seseorang itu dapat mengakses media sosial, sudah tentu dapat mengetahui tentang budaya-budaya negara lain. Tetapi hendaklah berhati-hati kerana kebanyakan budaya luar, terutamanya dari barat, adalah bersifat negatif dan bercanggah dengan agama. Seperti contohnya sekularisme, kebebasan jantina dan lain-lain. Apabila kita menjadi pengguna media sosial, kita hendaklah menjadi pengguna yang bijak. Janganlah kita cepat terpengaruhi dengan berita-berita yang tidak jelas kesahihannya untuk mengelakkan fitnah berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Zahin Wafi bin Zaisham. Skop yang saya akan sentuh pada pembentangan ini adalah keburukan media sosial. Keburukan media sosial terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, keburukan terhadap individu. Yang kedua, keburukan terhadap masyarakat. Dan yang ketiga ialah keburukan terhadap negara. Yang pertama, kita akan meneliti apakah keburukan media sosial terhadap seseorang individu tersebut. Yang pertama ialah perkembangan fizikal. Satu kajian mendapati bahawa remaja di Malaysia
telah menghabiskan sekurang-kurangnya 18 hingga 20 jam seminggu menggunakan media sosial. Perkara ini telah menyebabkan mereka cenderung untuk lebih melakukan aktiviti dalam rumah berbanding beriadah di luar. Kesan daripada itu, masalah kegemukan atau obesiti akan menjadi lebih tinggi untuk dihidapi. Yang kedua ialah cara pemakaian ataupun fashion. Cara pemakaian terutama bagi golongan wanita telah mengubah persepsi tingkah laku mereka. Hal ini kerana mereka mengenakan trend fashion terkini yang mencolok mata. Cara pemakaian mereka telah ditiru daripada artis pujaan mereka seperti K-pop dan artis-artis barat lain yang terkenal. Bagi lelaki, mereka telah terjebak dengan transformasi rokok ke rokok elektronik serta mengenakan subang dan memakai rantai yang sememangnya haram dari segi hukum syarak. Yang seterusnya adalah perkembangan akademik. Remaja masa kini sangat ketagih menggunakan media sosial dengan menghabiskan masa lapang mereka menggunakannya. Tambahan pula, mereka telah menjadi bosan untuk belajar sehingga melibatkan diri untuk konten sekolah semata-mata untuk menggunakan media sosial. Sekarang kita akan meneliti pula keburukan media sosial terhadap masyarakat. Yang pertama adalah keganasan dan pornografi. Melalui media sosial, masyarakat seperti golongan muda mudah terjebak dengan unsur keganasan yang bercambah di media sosial melalui Facebook, Instagram maupun WhatsApp. Mereka terlalu terbawa-bawa dengan aksi tersebut sehingga tidak menyedari kesan buruk terhadap dirinya serta orang sekeliling. Selain itu, apa yang lebih membimbangkan ialah mereka terpengaruh dengan pornografi. Mereka telah didedahkan oleh perkara yang tidak bermoral yang merosakkan akhlak mereka. Pengawasan yang kurang daripada ibu bapa akan membawa lebih keburukan kepada masalah ini. Yang kedua adalah perkataan dan perbualan. Kanak-kanak ataupun golongan muda lemah dalam menguasai ilmu tata bahasa serta kemahiran pembacaan. Hal ini disebabkan mereka menonton rancangan yang tidak berfaedah dan kurang menonton bahan ilmiah seperti forum ataupun ceramah. Selain itu, masyarakat juga mudah terjebak dengan gosip serta fitnah yang semakin lama semakin membimbangkan. Hal ini menyebabkan berlaku pembentukan golongan belia yang berfikiran kurang matang dan proaktif. Yang ketiga adalah hubungan silaturahim. Skop ini dapat dikaitkan dengan perkataan dan perbualan di mana boleh berlakunya pertikaman lidah antara sahabat handai serta keluarga melalui media sosial masing-masing. Jika berlakunya ketegangan melalui fitnah ataupun cerita yang tidak sahih, satu pihak akan memasang muka dan tidak lagi menegur antara satu sama lain. Ada pepatah, jauh di mata, dekat di hati. Akan tetapi pepatah tersebut telah menjadi sebaliknya pada masa kini, di mana masyarakat sering membisu dan kurang berkomunikasi sesama sendiri dan lebih gemar menulis teks. Kesannya, ikatan persaudaraan mula menjadi renggang dan hilang begitu saja. Sekarang yang terakhir, kita akan meneliti apakah keburukan media sosial terhadap negara. Yang pertama adalah mengikuti trend barat. Malaysia merupakan negara bermajoriti Islam. Akan tetapi, melalui trend terkini yang dibawakan oleh negara luar, sedikit sebanyak telah mengubah pandangan orang lain terhadap negara Islam. Golongan terutamanya, wanita telah mengikuti trend yang kurang senang dilihat, di mana mereka tampak ada sedikit rasa malu menari sehingga akan menampakkan aurat. Malah ada juga yang melakukan tarian yang terlalu seksi. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menjaga setiap perbuatan yang dilakukan supaya tidak mendatangkan dosa. Yang kedua adalah bahasa. Tidak dinafikan bahawa bahasa ringkasan ataupun bahasa rojak dapat memudahkan seseorang itu menyampaikan pesanan dengan lebih pantas di laman sosial. Walau bagaimanapun, bahasa kebangsaan di Malaysia akan terkesan dan menyebabkan ia menjadi semakin luntur serta kurang didalami oleh generasi masa kini. Hal ini menyebabkan generasi masa akan datang tidak menggunakan bahasa kebangsaan secara meluas dan mendatangkan kejatuhan darjat dalam bahasa Melayu. Dan yang ketiga adalah imej negara.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Surah Al-Nisa, surah keempat, ayat 148. Maksudnya, Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang, yakni untuk mendedahkan kejahatan orang, kecuali oleh orang yang dianiayakan. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi Maha mengetahui. Sememangnya, media sosial merupakan laman yang diberikan kebebasan untuk berhujah. Sayangnya, terdapat segelintir golongan remaja yang melanggar perintah Allah berpandukan ayat Al-Quran tersebut dengan memburuk-burukkan negara sendiri. Dalam hal ini, mereka telah menyebarkan berita palsu tentang negara sendiri. Masyarakat serta luar negara akan memandang enteng terhadap kualiti negara dan mencela imej negara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nakiyuddin bin Muhammad, individu yang telah menyediakan video ini, dan saya pula akan menerangkan langkah-langkah menangani kecanduan media sosial. Langkah-langkah ini terbahagi kepada 3 sudut. Yang pertama ialah individu, yang kedua ialah ibu bapa dan keluarga, dan yang ketiga ialah kerajaan. Dari sudut individu, yang pertama ialah mengawal masa penggunaan gadget atau komputer. Kita mestilah mengawas diri masa penggunaan gadget atau komputer. Hal ini akan menjadikan hidup kita lebih bermakna kerana kita boleh menggunakan masa tersebut untuk bersama dengan ahli keluarga kita. Contohnya ialah dengan membuat jadual untuk menetapkan masa penggunaan media sosial. Yang kedua ialah melibatkan diri dengan aktiviti yang berfaedah. Kita seharusnya melibatkan diri dengan aktiviti lain yang lebih berfaedah daripada melayari media sosial. Hal ini sekaligus akan mengelakkan kita daripada membazir masa untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Contohnya ialah dengan melakukan aktiviti riadah di taman ataupun menyertai aktiviti kemasyarakatan seperti program menjaga alam sekitar. Yang ketiga, kita boleh mengaktifkan akaun media sosial. Kita boleh juga mengaktifkan akaun media sosial tertentu yang tidak penting dalam tempoh masa yang tertentu. Hal ini dapat membantu kita untuk memberikan tumpuan sepenuhnya dalam kehidupan. Sebagaimana contoh, di musim peperiksaan, ramai pelajar yang mengaktifkan akaun media sosial mereka untuk memberikan lebih tumpuan kepada peperiksaan yang akan diduduki. Seterusnya adalah dari sudut ibu bapa dan keluarga. Yang pertama ialah memberikan didikan agama. Ibu bapa mestilah memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak mereka. Hal ini bagi mengelakkan mereka mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak baik yang mereka lihat di media sosial. Contohnya ialah dengan mengajarkan anak-anak mereka dari awal membaca Al-Quran dan mengamalkan As-Sunnah, serta mengajarkan mereka mengenal pasti perkara-perkara yang disuruh dan dilarang oleh Allah. Yang kedua ialah melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu bapa. Ibu bapa haruslah tidak hanya mengejar kemewahan dunia sehingga lupa akan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Hal ini kerana anak-anak akan lebih banyak menghabiskan masa di media sosial kerana tiada ibu bapa dedikasi untuk meluangkan masa dengan mereka. Contohnya ialah dengan meluangkan masa dengan anak-anak seperti solat berjemaah dan bertanyakan kepada mereka sekiranya mereka mempunyai satu masalah. Yang ketiga ialah meletakkan had penggunaan telefon pintar. Ibu bapa perlulah meletakkan had penggunaan telefon pintar anak-anak dan mereka perlulah tahu tentang kandungan di internet yang anak-anak mereka layari. Hal ini supaya ibu bapa dapat mengelakkan anak-anak mereka daripada membuka laman web yang berbahaya seperti laman web yang berunsurkan lucah ataupun keganasan. Contohnya, ibu bapa boleh menetapkan masa penggunaan telefon pintar kepada anak-anak mereka dan mengambilnya semula selepas tamat waktu. Seterusnya adalah dari sudut kerajaan. Yang pertama ialah menghasilkan undang-undang. Kerajaan perlulah menghasilkan undang-undang untuk mengawasi individu yang menyebarkan maklumat palsu dan mencuri maklumat atau data daripada individu lain. Hal ini kerana kajian menyatakan bahawa mereka yang ditagih pada media sosial sering menyebarkan maklumat tidak sahih kerana mereka inginkan perhatian atau pengaruh daripada orang lain. Sebagai contohnya ialah menubuhkan undang-undang yang mengenakan denda yang mahal ataupun penjara kepada mereka yang menyebarkan maklumat palsu dan mencuri data orang lain. Yang kedua ialah menapis laman web.
kerajaan haruslah menapis laman web yang bersifat negatif maupun yang umum, yang berunsurkan keganasan maupun lucah. Hal ini kerana pengguna media sosial hari ini tidak kira lelaki maupun perempuan amatlah ketagih untuk melayari laman web seperti ini untuk memuaskan nafsu mereka. Contohnya ialah kerajaan boleh menyekat laman web serta kandungan-kandungan media sosial yang berunsurkan dewasa seperti di Netflix dan lain-lain. Yang ketiga ialah mengadakan kempen. Kerajaan boleh mengadakan sebuah kempen untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya ketagihan media sosial kepada manusia. Hal ini akan menimbulkan rasa takut dalam diri mereka untuk terus melayari media sosial dalam masa yang sangat lama. Contohnya ialah kerajaan boleh mengadakan kempen kesedaran yang dipimpin oleh pakar motivasi dan kaunseling untuk membantu masyarakat pulih dan dari kecanduan media sosial. Sebagai rumusan, tidak dinafikan bahawa media sosial terdapat juga kebaikannya. Akan tetapi, sebahagian besar daripada penggunaannya memberi impak negatif, lebih-lebih lagi jika menggunakannya secara tidak terkawal. Semua pihak perlu memainkan peranan untuk mengatasi masalah penyakit kecanduan media sosial ini. Masalah ini dapat diatasi jika semua pihak memikul tanggungjawab masing-masing. Maka dengan ini, berakhirlah pembentangan berkenaan kecanduan penggunaan media sosial. Diharapkan ilmu yang kami sampaikan pada hari ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika anda mempunyai cadangan ataupun pandangan, anda boleh kongsikannya di ruangan komen. Jangan lupa share, like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.